Okey, hari ini kita akan sambung belajar kelas kita, kelas tingkatan 3. Kita buka PDF. Kita buka PDF muka surat 21. Okey, PDF muka surat 21. Okey, yang ni kita buat kita sedang buat mini project. Kita sedang buat mini project dan kita sedang belajar macam mana untuk hasilkan report. Jadi sekarang ni kita sampai di fasa pengekodan. Jadi kita buka file yang cikgu share. Tolong buka file yang cikgu share pada minggu lepas. Okey, file ni. Okey, yang ni filenya. Kita dah buat analisis masalah. Kita dah buat reka bentuk. Hari ini kita akan belajar tentang fasa pengekodan. Okey, fasa pengekodan. Bagaimana kita nak transfer kita punya design. Jadi kita punya design ataupun reka bentuk. Daripada design ni, kita nak transfer dia menjadi coding. Nak transfer dia menjadi coding. Macam mana caranya? Okey. Tengok sama-sama. Cikgu akan tunjukkan sama-sama macam mana kita nak terjemahkan kita punya reka bentuk kepada coding. Okey. Jadi kita buka dulu Python IDLE. Okey, sambil-sambil cikgu buat sini, awak dekat rumah pastikan awak buat sama. Pastikan dekat rumah awak buat sama. Okey, katakanlah awak tak ada Python IDLE, awak boleh download dekat python.org. Tolong download dan install. Jadi pergi dekat website. Okey, pergi dekat python.org. Yang ni kepada pelajar yang baru masuk tuition. Pelajar yang pertama kali join tuition pada tahun ni, awak pergi dekat python.org. Lepas tu awak pergi dekat menu download. Yang ni. Dekat menu download ni, awak pilih yang sebelah kanan. Awak mouse over. Bukannya kita klik tak. Kita tak klik. Kita mouse over, pergi dekat sini sebelah kanan. Download for Windows. Yang ni kalau awak guna Windows. Kalau awak guna platform lain, kena download lah. Guna platform lain. Jadi dia ada untuk Windows, ada untuk Macintosh. Yang ni ada untuk ada platform. Kebanyakan pelajar dia gunakan Windows, so kita pergi download Python 3.11.2. Lepas download, awak install. Jadi selepas siap awak install, awak run Python IDLE. Jadi pergi dekat start menu. Lepas tu awak type IDLE. Bila awak type IDLE, dia akan keluarlah yang awak install tu. Cikgu punya 3.9 sebab cikgu dah install yang tahun lepas. Cikgu install yang tahun lepas. Yang sekarang ni dia ada 3.11. Okey, cikgu buka Python IDLE. Okey. Jadi cikgu dah buka Python IDLE. Jadi pertama kali awak buka Python IDLE, mungkin dia akan buka Python shell macam ni. Mungkin dia akan buka Python shell. Jadi coding kita tak type dekat shell, kita type dekat kita punya code editor. Jadi untuk buka code editor ni, kita buat file, kita pergi dekat menu file, lepas tu kita pilih new file. Okey, kita pilih file, new file, nanti dia akan buka code editor. Okey, sekarang cikgu nak tanya, adakah semua pelajar boleh buka code editor atau ada yang masih tak dapat buka lagi? Bagi tahu cikgu, cikgu akan bantu. Okey, siapa yang tak dapat buka lagi? Okey, siapa yang dah dapat buka, tolong respon. Aina dapat. Wancika dapat. Okey, Wancika dapat lagi. Siapa lagi? Tolong respon. Siapa yang dapat buka? Ataupun siapa yang ada masalah untuk install dan download pun boleh bagi tahu cikgu. Cikgu akan guide awak untuk install dan download Python IDLE. Okey, Nivesh dapat. Wancika dapat. Bagaimana lagi
Bagaimana lagi 7 pelajar? Adakah awak semua dapat? Lagi 7 orang. Okey, Yashini dapat. Lagi 6 orang. Okey, Aina dapat. Lagi 5. Bagaimana 5 orang pelajar lagi? Adakah awak dapat buka ataupun tak dapat buka? Nivesh, Wonchika. Sekejap. Nivesh macam mana? Nivesh dah dapat. Yashini dah dapat. Wonchika dah dapat. Amal macam mana? Amal tolong respon. Amal, Farisha, Junzuan, adakah awak dapat buka? Hashendra tak ada. Aha. Okey, Farisha dapat. Amal. Amal, ya betul. Buka IDLE. Okey, Hashendra tak dapat. Okey, Junzuan macam mana? Adakah awak dapat? Okey, sekarang cikgu akan stop sharing. Cikgu akan stop sharing. Cikgu nak Junzuan. Junzuan tolong share screen. Cikgu akan bantu awak untuk buka benda tu. Okey, Junzuan dengan Hashendra. Junzuan, Hashendra, Aisyah boleh share screen. Okey, tolong share. Siapa-siapa tolong share screen. Awak bertiga. Junzuan, Aisyah dengan Hashendra. Oh, cikgu tak enable dulu. Okey, cikgu enable dulu. Okey, sekarang cuba share screen sekali lagi. Tadi cikgu lupa nak enable share screen. Okey, macam mana? Pilih share screen, lepas tu pilih screen. Okey, Jun Sheng. Okey, macam ni Jun Sheng. Awak pergi dekat website, awak type python.org. python.org. Eja Python THON .org. org. Okey, masuk dalam website dia, enter. Okey, sekarang awak mouse over. Mouse over download. Okey, klik dekat Python 3.11.2. Klik dekat yang button. Okey, klik. Dia akan download. Okey, dah siap download. Sekarang awak kena install. Okey, sekarang tunggu sekejap. Okey, buka open file. Okey, modify ni awak dah install ni Junsuan. Jadi kalau awak dah install, awak run sahaja dekat sini Junsuan. Awak pergi dekat start menu. Pergi dekat start menu, awak search IDLE. Pergi type IDLE. Okey, ni dah ada ni. Awak klik sahaja dekat situ. Okey, jadi awak dah buka. Sekejap nanti. Mana tadi? Ha. Okey, awak dah buka. Yang ni dah buka lah ni Junsuan. Awak dah siap install. Dah siap install dan awak dah buka. Okey, bagus. Jadi pelajar lain lagi 2 orang, Aisyah dengan siapa tadi? Hashindra. Tolong share screen. Aisyah dengan Hashindra tolong share screen. Okey, tak apa, tak apa. Cikgu tunggu. Aisyah boleh share screen. Aisyah dengar suara cikgu. Tolong respon. Okey. Sekejap je kita tengah tunggu Hashindra share screen.
Aisyah, share screen. Cikgu nak tengok apa yang error dia bagi tahu. Kalau tak share screen, cikgu tak nampak. Pilih share screen, lepas tu pilih screen. Boleh? Hmm. Kalau boleh, tolong share dengan segera ya, sebab kita dah nak gerak ke coding. Hmm. Okey. Jadi dah download belum, Aisyah? Cuba pergi dekat sini, type python.org. Dekat sini. Dekat sini. Dekat URL ni, type python.org. Python, Python. Eja Python ni salah. Ejaan dia macam ni, python.org. Eja dengan betul. Okey, masuk dalam tu. Okey, kemudian mouse over dekat menu ni, menu download. Mouse over dia, lepas tu cari yang ni. Klik dekat button. Bukan klik dekat menu download ni, kita mouse over saja. Okey, kita klik dekat button. 3.1. Okey. Jadi pilih download. Oh, download dah complete. Bila download dah complete, kita open saja. Open. Open folder pun boleh lah. Okey, tunggu sekejap. Ni folder dia. Kak. Okey, jadi klik dekat Python.org ni untuk klik dekat installer. Klik dekat installer untuk install. Double klik. Yang ni. Kena double klik. Okey, tunggu sekejap. Tunggu. Okey, jadi sini pilih customize installation. Pilih customize installation. Lepas tu yang ni awak tekan next. Okey, yang ni pilih install for all user. Tik dekat install for all user. Lepas tu tekan install. Aisyah, cikgu tak nampak skrin awak ni sebenarnya. Awak share screen tu, awak pilih share screen, lepas tu pilih screen. Okey, tunggu sekejap nanti cikgu datang balik. Tunggu sekejap. Okey. Sementara kita tunggu Aisyah install, kita tengok Hashendra pula. Okey, Hashendra, tolong share screen awak. Sekejap Aisyah, saya tutup awak punya screen. Awak install dulu. Lepas tu nanti cikgu pergi pada awak. Okey, Hashendra, tolong share screen.
Awak dah dapat ke belum Hashendra? Tolong respon. Coding ni cikgu cikgu paksa awak share screen sebab cikgu nak semua orang buat coding. Sebab coding ni dia tak boleh belajar setakat tengok je. Coding ni nak belajar dia kena buat. Okey, coding ni nak belajar dia kena buat. Kalau tak buat coding nanti awak tak ingat. Sebab tu cikgu paksa awak share screen. Cikgu nak tengok yang awak betul-betul buat coding. Hashendra tolong respon. Macam mana? Dapat tak? Okey, Hashendra, bagaimana? Awak dah install belum? Hashendra, cikgu tak nampak awak punya screen sebab awak tak share screen. Awak cuma share web browser je. Masa awak share tu, awak pilih share screen, lepas tu awak pilih screen. Baru cikgu nampak awak punya screen. Sekarang ni, awak cuma share browser sahaja. Awak tak share screen. Boleh awak share screen, Hashendra? Awak klik semula button share screen, lepas tu awak pilih screen. Hashendra, awak kena klik button warna hijau dekat Zoom. Dekat Zoom ada satu button dekat bawah sekali tu warna hijau. Button tu dia tulis share screen. Aduh, susah. Okey, Hashendra, jadi awak mouse over menu download. Lepas tu klik dekat sini. Okey, dia akan download bila awak klik. Lepas download, awak open file. Okey. Okey. Lepas awak open file, dia tulis apa Hashendra? Sebab cikgu tak nampak skrin awak. Boleh awak bacakan pada cikgu apa yang ditulis? Hashendra, awak dengar tak suara cikgu? Lepas awak klik tadi, dia tulis apa? Cikgu tak nampak awak punya skrin. Dia ada tulis apa-apa message tak dekat situ? Pelik ni Hashendra, tak dengar suara cikgu. Kejap ya. Yang lain, tunggu sekejap. Hashendra, cikgu tarik dekat tu. Boleh awak baca? Apa yang dia tulis? Message yang dia bagi Hashendra bila awak klik tadi?
Okey, tak apalah. Kita teruskan je lah, Hashendra, cikgu tak boleh nak tunggu awak sebab Hashendra, awak nak share, awak kena share screen. Sekarang ni awak hanya share awak punya browser sahaja, skrin awak tak share. Awak kena share screen. Cuba awak pilih semula, awak pilih share screen, lepas tu awak ambil screen. Nampak tak? Dia ada share whiteboard, iPhone, IDE, Untitled. Awak pilih screen. Dia kena share screen. Ni baru cikgu nampak skrin awak, Hashendra. Tadi cikgu tak nampak skrin awak sebab awak tak share screen. Okey, tunggu dia siap download dulu, Hashendra. Okey, pelajar-pelajar yang lain pun sama bila cikgu minta share screen, pastikan awak klik pada screen, jangan klik pada benda lain Klik pada screen. Bila awak share screen baru cikgu nampak keseluruhan. Kalau awak tak share screen, cikgu tak nampak apa yang berlaku pada komputer awak. Okey. Jadi kita teruskan Hashendra, nanti bila dia dah siap, awak start menu pergi start menu, awak type IDLE nanti. Okey, jadi close dulu Hashendra. Aisyah pun sama dah siap install, close. Kemudian kita nak buka, yang ni awak boleh close lah browser ni. Browser ni awak boleh tutup. Okey, kita klik dekat start menu. Start menu yang mana? Tutup yang ni, dah tak guna dah. Tutup semua. Okey, kita tutup semua. Kita klik dekat start menu, kita klik dekat sini. Dah install Hashendra. Tak perlu install banyak-banyak. Ni awak dah download 2 kali. Pergi start menu, awak type IDLE. Awak type yang ni Hashendra. IDLE. Ni. IDLE. Hashendra, bukan T Hashendra, IDLE. Integrated Development Learning Environment, IDLE. Ni. Okey, dah jumpa ni. Awak klik dekat IDLE Python. Okey. Okey, dah berjaya buka. Jadi cikgu akan teruskan. Aisyah boleh Aisyah ada masalah? Okey, jadi kita dah luangkan masa yang banyak nak tunggu kawan awak saja. Ini kita teruskan. Okey, jadi kita dah buka IDLE, dia akan buka dua. Sama ada dia akan buka shell ataupun dia akan buka code editor. Kalau dia buka shell, awak tekan file, new file. Awak tekan file, new file, dia akan buka code editor. Sekarang kita akan type kita punya coding. Jadi kita buat macam ni. Coding kita mestilah berdasarkan carta alih. Coding kita mestilah berdasarkan carta alih. Okey, jadi cuba tengok carta alih. Okey, sorry cikgu batuk. Okey, cuba tengok carta alih. Mula. Selepas mula, dia masukkan KWJ. Okey, sekarang ni cikgu nak tanya. Yang ni merupakan apa awak? Simbol apa ni dalam carta alih? Tolong respon. Pelajar macam mana? Simbol apa ni? Tolong bagi tahu cikgu.
simbol input output. Okey, bagus yang sini. Jawapan yang sini betul, simbol input output. Jadi bagaimana kita nak buat input statement dalam Python? Jadi kita terus tukar simbol input output ni kepada coding. Jadi kita type coding kita. Mula-mula kita buat komen dulu. Kita buat input statement. Mula-mula kita buat input statement. Okey, dalam Python, input statement dia, dia punya general syntax macam ni. Jadi, tolong salin nota sikit. Cikgu bagi nota sikit. Tolong salin. Okey, salin dalam buku tulis. General syntax for input statement. Okey, untuk input statement, general syntax dia mudah sahaja. Sebelah kiri adalah variable. Kemudian kita ada assign operator. Sebelah kanan adalah input function. Jadi, yang ni kita namakan dia sebagai assign operator. Assign operator ataupun assignment operator. Kadang kita panggil assignment. Kadang-kadang kita panggil assign. Okey, assign operator. Kemudian yang ni, kita baca dia macam mana? Yang ni kita baca dia sebagai input function. Bila ada kurungan macam ni, kita baca dia sebagai input function. Boleh faham kelas? Ni cara tulis sebelah kiri, yang sebelah kanan cara nak baca. Okey, jadi general syntax untuk input statement, kita ada variable sebelah kiri, kita ada assign operator, kemudian kita ada input function. Mudah saja. Awak kena hafal. Tak ada cara lain, awak kena hafal dia punya general syntax. Kalau awak tak hafal dia punya general syntax, nanti awak tak boleh buat coding. Okey, pastikan awak hafal general syntax. Okey, jadi kita mula tulis coding kita. Kalau ikut general syntax, sebelah kiri adalah apa tadi? Sebelah kiri adalah variable. Jadi cikgu nak tanya, variable apa yang awak nak guna? Variable apa awak nak guna sebelah kiri? Variable apa awak nak guna? Base kepada catat alih. Okey, catat alih variable apa dia guna? Dia gunakan KWJ. So kita gunakan nama variable yang sama. Ingat variable sebelah kiri, kemudian kita ada assign operator, dan sebelah kanan kita ada input function. Okey, dah siap kita punya input statement. Boleh faham kelas? Senang ke susah? Okey, ini sahaja. Jadi apa yang berlaku kalau awak letak variable sebelah kanan, input function sebelah kiri? Katakanlah awak tulis macam ni. Awak tulis input, lepas tu awak buat set kepada KWJ. Awak tukar, awak pergi letak function, input function sebelah kiri, nama variable sebelah kanan. Apa yang berlaku? Dia akan jadi syntax error. Okey. Kenapa dia jadi syntax error? Sebab kalau awak buat macam ni, awak menulis kod arahan tanpa mengikut dia punya general syntax. Okey, tanpa mengikut general syntax. Jadi dia akan jadi syntax error. Jadi awak kena ingat, dalam coding awak kena ikut dia punya rule ataupun peraturan dia. Kalau peraturan dia kata variable sebelah kanan, letaklah kalau peraturan dia kata variable duduk sebelah kiri, letak variable sebelah kiri. Input function letak sebelah kanan. Kena ikut dia punya rule. Kalau awak tak ikut dia punya rule, awak akan dapat syntax error. Okey, boleh faham Jadi hati-hati masa tulis coding, pastikan awak tulis mengikut peraturan. Okey, kemudian selepas kita buat input statement, kita nak design sikit, kita buat input prompt. Jadi benda yang kita letak dalam input statement ni, kita panggil dia sebagai input prompt. Jadi kita masukkan prompt, kita prompt user, kita kata masukkan apa orang kata, kegunaan elektrik. Kegunaan elektrik bulanan, contohnya.
Jadi kita buat apa ni, kita panggil benda ni kita panggil dia sebagai, kita input prompt, kita input prompt, kita prompt user. Kita prompt user untuk input. Boleh faham setakat ni? Ah, kemudian Boleh. katakanlah kita nak buat kira-kira. Kalau kita nak buat kira-kira, input tu mesti kita tukar kepada nombor. Sebab kalau awak gunakan input function, data yang diterima adalah data berjenis string. Data berjenis string tidak boleh digunakan untuk buat pengiraan. Jadi untuk buat pengiraan, awak kena tukar sama ada kepada integer atau kepada floating number. Jadi dekat sini cikgu akan tukar kepada integer. Jadi nak tukar kepada integer, cikgu kena guna int function. Okey. Kenapa cikgu guna int function? Sebab cikgu nak tukar dia punya jenis data. Nak tukar jenis data kepada integer. Okey, dah siap input statement. Selepas siap input statement, cuba awak tengok. Kita ada simbol diamond. Simbol diamond ni simbol apa kita panggil? Kelas. Dalam carta alin ni simbol diamond ni simbol apa? Ha, yang ni silibus tingkatan 1 ni carta alin ni awak dah belajar masa tingkatan 1. Simbol diamond ni dipanggil sebagai simbol apa? Simbol input. Simbol input yang atas ni. Yang segi empat yang sengit tu, yang tu kita panggil simbol input output. Yang bawah ni, yang simbol diamond. Yang simbol diamond ni paparkan pun yang atas ni juga, input output. Yang simbol diamond ni kita panggil dia sebagai simbol keputusan atau simbol decision. Okey, yang ni kita panggil dia sebagai simbol decision. Okey, ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil dia sebagai keputusan. Jadi apa yang kita letak dekat dalam simbol diamond, kita letak expression ataupun ungkapan. Kita letak ungkapan, yang mana ungkapan tadi kita boleh evaluate dia menjadi nilai boolean. Okey. Masa bila kita guna simbol diamond ni, ada dua tempat sahaja kita guna simbol diamond ni. Yang pertama kita guna simbol diamond ni semasa kita nak buat if else. Okey, semasa kita nak buat if else ataupun pilihan kita nak guna struktur kawalan pilihan. Satu lagi simbol diamond ni juga digunakan dalam struktur kawalan ulangan. Bila kita nak buat loop for loop atau while loop, kita guna simbol diamond untuk dia punya expression. Jadi dekat sini cuba awak tengok. Yang ni kita nak buat if else ke kita nak buat loop? Cuba check dekat carta alin ni. Yang ni kita panggil dia sebagai struktur kawalan pilihan ke kita panggil dia sebagai struktur kawalan ulangan? Tolong jawab pelajar. Kalau keluar dalam exam Kalau keluar dalam exam dia tanya, berdasarkan carta alin di atas, apakah struktur kawalan yang digunakan? Awak nak jawab apa? Okey, yang ni kita panggil sebagai struktur kawalan pilihan. Okey, kita panggil dia sebagai struktur kawalan pilihan. Bukan ulangan Kalau struktur kawalan ulangan, selepas dia turun ke bawah, dia akan naik semula ke atas. Yang tu ulangan. Contoh macam ni. Anak panah ni dia pergi ke bawah, lepas tu dia akan naik semula ke atas. Dia akan naik semula ke atas dan pergi dekat syarat. Yang tu kita panggil struktur kawalan ulangan. Okey, sebab apa? Sebab struktur kawalan ulangan ni, anak panah dia akan naik semula ke atas. Akan naik semula ke atas. Tapi kalau anak panah dia tak naik semula ke atas. Anak panah dia turun pergi bawah, pergi bawah, pergi bawah, pergi bawah, pergi bawah, tamat. Dia tak naik semula ke atas. Dia terus mengalir ke bawah. Kalau data tu terus mengalir ke bawah tanpa naik semula ke atas, kita panggil sebagai struktur kawalan pilihan. Jadi dalam Python,
Untuk struktur kawalan pilihan, kita boleh guna contohnya if-else statement. Jadi kita buat dekat sini if-else statement. Okey. Jadi bagaimana general syntax untuk if-else statement? Okey, untuk if-else statement, general syntax dia mudah sahaja. Jadi awak kena ingat general syntax untuk if-else statement. Okey. Mula-mula dia kena ada keyword if. Yang ni if ni merupakan keyword ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai kata kunci. Kita gunakan keyword atau kata kunci if. Selepas if kita letak expression. Lepas tu kena ada noktah bertindih. Tu cara dia. Dan kemudian kita akan indent ke kanan. Kita akan indent ke kanan. Selepas kita indent ke kanan, kita akan letak statement lain. Statement yang kita nak laksanakan. Contohnya saya namakan dia sebagai statement 1. Okey, maknanya dalam if-else statement ada another statement. Statement 1 ni berada dalam if-else statement. Jadi, kemudian kita gunakan keyword else. Kita gunakan keyword else, lepas tu kita buat statement 2. Macam ni cara kita nak buat if-else statement. So, dekat sini kita ada another statement. Yang ni kita katakan statement 1 dan statement 2 berada di dalam. Okey, berada di dalam if-else statement. Okey. Maknanya kita ada statement di dalam statement. Boleh faham Kita boleh ada statement di dalam statement. Okey, jadi senang saja. Jadi statement 1 dengan statement 2 ni can be any statement. Okey. Statement 1 dan statement 2 ni can be any statement. Okey. Sorry cikgu tadi cikgu makan agak kekenyangan. Okey, kita masukkan if-else statement. Jadi kita buat if, kita guna keyword if, kemudian kita masukkan dia punya expression. Jadi expression dia, adakah kilowatt jam? Adakah kilowatt jam kurang atau sama dengan 200? Jadi yang ni kita panggil dia sebagai ungkapan ataupun expression. Kita panggil dia sebagai ungkapan ataupun expression. Ungkapan dalam bahasa Melayu, expression ni dalam bahasa Inggeris. Okey, expression ni dalam English. Dalam bahasa Melayu kita sebut ungkapan. Okey, selepas kita buat ungkapan, kita letak nokta bertindih. Okey, nampak Kita buat if, ungkapan, kemudian kita letak nokta bertindih. Selepas kita letak nokta bertindih, kita tekan enter. Bila kita tekan enter, dia akan pergi ke bawah. Dia akan pergi ke bawah. Okey, kemudian bila true, kita akan buat statement 1. So, apakah statement 1 yang kita nak masukkan tu? Kita akan buat yang ini. Yang ni merupakan statement 1. Kita buat assignment statement. Kita buat assignment statement. Nampak kotak ni? Kotak ni maksudnya kita buat assignment statement. Okey, jadi dalam if-else statement ni kita letak assignment statement, kita buat kadar set kepada 0.218. Okey, kita letak statement dalam if-else statement. Okey, kemudian kita ada keyword else. Jadi kita letak keyword else. Selepas kita letak keyword else, kita letak nokta bertindih. Letak nokta bertindih.
Dan selepas kita letak nota bertindih, kita buat apa? Kita letak statement 2. So, statement yang kedua ialah bila mana dia false. Bila mana dia false, statement kedua ialah kadar set kepada 0.492. Okey, jadi dah siaplah kita punya if else statement. Boleh faham? Jadi yang ni kita panggil dia sebagai apa? Kita panggil dia sebagai if, sekejap ya. Cikgu highlight semua dia. Yang ni kita panggil dia sebagai if else statement. Okey. Dan yang dua ni kita panggil dia sebagai assignment statement. Kita panggil dia sebagai assignment statement, dan assignment statement ni berada di dalam if else statement. Assignment statement berada dalam if else statement. Jadi kita tengok dalam if else statement yang ni ada statement yang lain. Dalam if else statement ada statement yang lain. Okey, boleh faham kelas? Tolong respon. Adakah awak faham setakat ini? Macam mana Carson? Awak faham ke tak? Boleh faham Wan Cikai? Okey, bagaimana dengan Jason? Adakah awak faham Jason? Tolong respon. Cikgu risau ni, Carson Jason. Nama pun dekat-dekat. Okey, Jason faham Okey, bagus. Jadi pelajar lain kalau ada yang tak faham, tolong bagi tahu cikgu Kalau ada yang tak faham, jangan malu. Kita belajar. Belajar tak boleh malu. Tak faham, bagi tahu. Nanti cikgu akan terangkan semula. Okey, kita dah siap if else statement. Jadi ini merupakan general syntax untuk if else statement. Jadi bagaimana general syntax untuk assignment statement? Tadi kan kita guna dekat sini. Dekat sini kita guna assignment statement. Sekejap, ada soalan ya? Okey, Yashini faham. Alhamdulillah. Okey. Kita dah tahu general syntax untuk if else statement. Bagaimana pula general syntax untuk assignment statement? Okey, jadi kita kena buat satu lagi. Kita buat general syntax untuk assignment statement. Okey. Syntax untuk assignment statement macam ni. Variable duduk sebelah kiri. Kemudian dia ada assign operator. Sebelah kanan kita letak literal. Jadi ini merupakan general syntax untuk assignment statement. Saya ulang sekali lagi. Untuk assignment statement, variable kita letak sebelah kiri, kemudian kita ada assign operator, dan sebelah kanan kita letak literal. Dan apakah itu literal? Literal tu can be anything such as, antara contoh-contoh literal adalah value. Contohnya dekat sini. Yang ni saya letak value sebagai literal. Literal boleh jadi value, kemudian literal boleh jadi function, literal boleh jadi another variable. Literal can be another variable, and literal also can be expression. Jadi expression pun boleh kita jadikan dia sebagai literal. Contoh expression yang ni lah. Yang ni expression. Jadi expression kita boleh jadikan sebagai literal. So literal can be anything, such as value, function, another variable, or expression. Okey, seterusnya kita buat apa selepas if else statement? Okey, yang bawah ni kita panggil apa ni? Yang bawah ni kita panggil sebagai proses. Ni simbol proses. Simbol proses dalam coding kita gunakan assignment statement. Ingat dalam coding simbol proses kita gunakan assignment statement. Ini contoh. Contoh proses. Yang ni dia guna simbol proses. Bila dalam coding kita gunakan assignment statement. So assignment statement dia punya syntax dia macam ni lah.
Assignment statement, dia punya syntax macam ni. Variable duduk sebelah kiri, kemudian kita ada assign operator, sebelah kanan dia ada literal. Okey, jadi kita buat assignment statement. Assignment statement ni berada di dalam if else ke berada di luar if else? Cuba awak tengok kelas. Dua assignment statement ini berada di dalam if else. Awak nampak tak? Yang ni dua assignment statement ni berada di dalam if else. Tetapi assignment statement yang ketiga, yang ini. Assignment statement yang ketiga berada di luar if else. Assignment statement yang ketiga berada di luar if else. Jadi bila dia berada di luar if else, kita kena keluar daripada if else. Kita kena letak di sebelah kiri. Okey? Kita kena indent dia sebelah kiri. Sebab apa kita indent dia sebelah kiri? Sebab dia berada di luar if else. So kita buat assignment statement dia. Bayaran set kepada kilowatt jam. Kita darabkan dia dengan kadar. Dan hati-hati ya. Simbol darab dalam coding Python adalah simbol asterisk. Awak kena tukar dia kepada simbol asterisk. Yang ini merupakan simbol darab untuk Python. Awak tak boleh gunakan X. Yang X ni simbol dalam matematik kita boleh gunakan X. Tapi dalam Python kena tukar kepada simbol asterisk. Yang ini kita sebut dia sebagai asterisk. Ada setengah-setengah pelajar dia tak sebut asterisk, dia sebut bintang. Tak kisahlah awak sebut simbol bintang ke simbol asterisk ke sama. Yang penting awak faham. Okey, dah siap sini. Jadi cuba awak tengok. Yang ini merupakan proses. Proses dalam coding kita guna assignment statement. Dalam coding kita guna assignment statement. Jadi mana satu variable awak? Variable yang dia simpan data. Dia simpan data dekat variable yang sebelah kiri. Variable yang digunakan adalah variable bayaran. Dan kemudian dia ada assign operator dan yang ini kita panggil sebagai apa? Yang ini kita panggil sebagai literal. Yang ni lah. Yang ni dengan yang ni dengan yang ni kita panggil dia sebagai literal. Cumanya yang dua sebelah atas ni, literal dua yang sebelah atas ni kita panggil dia sebagai value. Yang ni. Yang warna biru ni kita panggil dia sebagai value. Sementara literal yang sebelah bawah ni kita panggil dia sebagai expression ataupun ungkapan. Okey, kita panggil dia sebagai expression. Sebab dia ada tambah tolak darab bahagi. Bila ada tambah tolak darab bahagi, kita panggil dia sebagai ungkapan ataupun expression. Boleh? Jadi literal can be anything such as value, expression, function or another variable. Okey, ada apa-apa soalan setakat ni? Yang tu kita masukkan dalam ni. Ada soalan setakat ni nak tanya cikgu? Tak ada soalan Okey. Jadi kalau tak ada soalan, kita teruskan. Kita teruskan. Bawah sekali ni ialah simbol apa? Bawah sekali adalah simbol output, input output. Jadi simbol input output kita tengok, kita nak buat input ke output. Dia gunakan keyword paparkan. Bila dia gunakan keyword paparkan, maknanya ia adalah output. Dia adalah output. So bagaimana kita nak buat coding? General syntax for output statement. Okey, bagaimana kita nak buat general syntax untuk output statement? Okey, dalam Python mudah saja. Kita nak paparkan output, kita buat print, kemudian kita masukkan value yang kita nak print. Itu sahaja. Jadi general syntax untuk output statement, kita gunakan print function dan dalam print function tu kita letak value. Dia tak semestinya satu value, dia mungkin lebih daripada satu. Jadi cikgu buang ni cikgu buang. Okey, dia mungkin ada lebih daripada satu value. Jadi macam ini sahaja. Mudah. Kalau input statement kita buat variable set kepada input. Kalau assignment statement kita buat variable set kepada literal. Kalau output statement kita buat print function. Kalau if else statement kita buat macam ni. If expression statement 1 else statement 2. Itu merupakan general syntax. Jadi pastikan awak tulis coding mengikut
general syntax. Okey, seterusnya tengok kita nak buat output statement. Okey, kita nak buat output statement, kita guna print function. Kemudian kita letaklah value yang kita nak print. Dalam kes ni, value yang kita nak print ataupun apa yang kita nak paparkan adalah bayaran. So, kita print bayaran. Okey, bila kita print variable, yang ni variable. Bila kita print variable, dia tak paparkan nama variable, tapi dia akan paparkan actual value. Nilai sebenar yang disimpan dalam variable tersebut. Jadi bila kita print bayaran, dia tak keluar perkataan bayaran, dia keluar apakah nilai yang disimpan dalam variable bayaran. Okey? Dia akan keluar yang tu. Jadi dah siap kita punya coding. Okey, bila dah siap kita punya coding, kita save. Cara nak save dia mudah aja. Mula-mula untuk pelajar yang baru masuk, yang tahun ni, awak create satu folder. Satu folder dekat desktop, contohnya awak namakan folder tersebut Tuition ASK contohnya. Jadi segala file yang awak belajar, yang awak save dalam folder yang sama. Okey, awak save dalam folder yang sama. Kalau boleh awak letak dekat desktop. Kenapa kita nak letak dekat desktop? Supaya senang kita nak cari kita punya file. Sebab tu kita letak dekat desktop. Jadi kita punya coding ni kita save, kita tekan file, save as. Okey, kita pilih save as. Lepas tu kita pergi dekat kita punya folder. Okey, dan kita namakan dia. Contohnya kita namakan dia sebagai bil elektrik. Tak kisahlah awak nak bagi nama apa. Bagilah nama yang sesuai. Contohnya cikgu namakan sebagai bil elektrik. Lepas tu cikgu save. Okey, dah siap save, kita kena testing. Tapi dalam okey, bila awak buat coding, ni untuk mini project yang ni cikgu cakap mengenai mini project. Bila awak buat coding, jangan awak buat macam cikgu ni. Tak ada error satu pun, semuanya betul. Jangan buat macam ni. Kalau awak buat coding untuk mini project, awak buat error sikit-sikit. Awak buat error sikit-sikit. Kenapa kita buat error? Sebab kita nak buat dokumentasi. Kita nak buat dokumentasi, kita kena tunjukkan ada error. Jadi dekat sini, kita buat sedikit error. Contohnya, katakanlah kita terlupa nak letak INT dekat sini. Kalau kita terlupa nak letak INT, ni error yang pertama. Jadi kita panggil dia sebagai logic error. Jadi awak letaklah beberapa error. Sebab error ada berapa jenis? Error ada 3 jenis. Error ni ada 3 jenis. Kita ada syntax error. Yang kedua, kita ada logic error. Yang ketiga, kita ada runtime error. Jadi kita bukan panggil logic error, yang ni kita panggil sebagai runtime error. Yang ni kita panggil sebagai runtime error. Jadi awak buat error yang pertama, runtime error, kemudian logic error. Logic error contohnya awak buat macam ni, awak terbalikkan dia. Awak terbalikkan dia, variable duduk sebelah kanan. Dia akan jadi logic error. Contohnya awak buat macam ni. Awak buat bayaran kilowatt jam darab dengan kadar, lepas tu awak set dia menjadi bayaran. Awak terbalikkan dia. Yang ni dia akan jadi syntax error. Okey, kita dah ada runtime error, kita ada syntax error. Satu lagi kita kena ada logic error. Logic error katakanlah kita terbalik, kita tak buat less than or equal to, kita buat lebih besar contohnya. Bila kita buat lebih besar, terbalikkan simbol, dia akan jadi logic error. Jadi dalam ini project, awak kena buat error. Kena buat error sebab dalam dokumentasi, awak kena bagi tahu ada error, kemudian awak betulkan error. Katakanlah saya buat coding macam ni. Coding macam ni, ada error sebenarnya. Okey. Jadi bila dah siap, kita save. Lepas kita dah save, kita screenshot. Kita screenshot. Okey, kita screenshot kita punya coding. Jadi kita buat, kita tekan function print screen ataupun function alternate function print screen. Okey. Kemudian kita pergi dekat kita punya report.
Okey, kita pergi dekat kita punya report, kemudian kita paste. Kita paste. Kenapa pula ni? Semula alternate mana tadi? Kita screenshot kita tekan alternate print screen. Alternate print screen, lepas tu awak paste. Kenapa pula? Alternate shift print screen. Okey, paste. Sekejap tak jadi pula. Okey, kalau tak boleh paste macam cikgu ni, cikgu dah cuba banyak kali tak dapat Apa salah cikgu pun tak tahu. Control kot. Cuba control print screen, paste. Tak boleh. Okey, tak dapat. Kalau tak dapat, awak kena guna ni. Awak kena guna snipping tool. Jadi awak pergi dekat start menu, awak type snip, S-N-I-P. Bila awak type SNIP, dia akan keluar snipping tool. Jadi awak buka snipping tool, lepas tu awak ambil awak pilih new. Lepas awak pilih new, awak highlight daripada hujung ni sampai hujung ni. Yang ni kita boleh gunakan snipping tool lah. Okey. Lepas kita buat snipping tool, kita copy Kita copy, lepas tu kita paste dekat dalam kita punya report. Okey, kita paste. Jadi ini merupakan coding yang saya buat coding yang saya buat yang ada error. Okey, jadi dah siap coding dia. Kemudian kita run coding dia dan kita tengok kita run module. Dia akan keluar error. Sorry. Coding ni sepatutnya tak ada kurungan cikgu tersilap tadi. Katakanlah cikgu buang satu kurungan. Cikgu buang satu kurungan, cikgu screenshot semula cikgu screenshot semula. Okey, tak apa. Cikgu kecilkan semula. Sekejap Okey, kemudian cikgu screenshot. Cikgu pakai snipping tool sekali lagi. Jadi cikgu pilih new. Lepas tu cikgu ambil dia sini sampai sini. Okey, kemudian cikgu copy. Edit copy. Kemudian masukkan dalam ni. Yang ni cikgu buang, cikgu paste semula. Okey. Jadi ni coding dia. Kemudian kita save, kita run. Kita pilih save, lepas tu kita run. Okey, lepas kita run tu dia jadi error. Cannot assign to operator. Jadi benda ni lah yang kita kena screenshot Kita kena screenshot benda ni, error. Sebab nanti ada markah. Ada markah untuk betulkan ralat. Jadi apa yang kita buat, kita ambil snipping tool, kita buat ambil new dan kita screenshot dia punya error. Macam ni. Kita screenshot dia punya error, kita pilih kita copy, kita masuk dalam kita punya report Kita masuk dekat kita punya report. Okey. Kita report yang ni message error. Kita bagi nama ralat jadi kita buatlah rajah berapa contohnya. Kita namakan dia sebagai ralat syntax ralat syntax. Lepas tu awak explain lah sikit. Jadi awak explain ralat syntax. Jadi apa dia tadi? Ralat syntax. Okey. Awak explain baris 10. Baris ke-10 ada ralat syntax. Okey, kerana sepatutnya variable duduk sebelah kiri. Kerana variable duduk sebelah kiri, sebelah kanan adalah literal. Kerana sepatutnya
Okey, pemboleh ubah bayaran berada di sebelah kiri operator. Di sebelah kiri operator. Jadi bila kita letak pemboleh ubah bayaran di sebelah kanan, dia akan jadi error sebab variable kena duduk sebelah kiri. Kemudian kita betulkan ralat, kita betulkan ralat, lepas tu kita run sekali lagi. Jadi kita betulkan ralat, okey, kita letak bayaran di sebelah kiri. Lepas tu variable duduk sebelah variable duduk sebelah kiri, kemudian literal kita letak sebelah kanan. Okey, dah siap kita save. Okey, dah save kita run balik. Bila kita run, dia jadi macam ni, okey. Kita dah save, kita dah run, dia jadi macam ni. Bila dia jadi macam ni, awak masukkan elektrik sebulan berapa ringgit. Contohnya, kita masukkanlah sebulan dia gunakan katakanlah 200 kilowatt jam. Katakanlah dia guna 200 kilowatt jam, dia akan jadi error. Awak kena screenshot error ni. Jadi setiap error yang awak dapat, awak kena screenshot. Jadi awak screenshot yang ni. Okey. Jadi sekejap awak screenshot yang ni. Kita ambil yang ni. Daripada sini sampai bawah ni. Betul lah. Sampai bawah ni. Okey, kemudian kita copy. Kita masukkan dalam kita punya report. Kita masukkan dalam kita punya report. Dah jadi macam ni. Kemudian kita bagi tahu. Yang ni rajah yang keberapa. Okey, rajah yang keberapa dan contoh kita bagi tahu apa ni? Yang ni kita kata ralat apa tadi? Yang ni ralat runtime error, ralat masa larian. Ralat masa larian ni kita boleh run. Kita boleh run. Cuba awak tengok Bila cikgu run, dia dapat run. Kalau syntax error tak boleh run kat atas ni. Kat atas ni syntax error tak boleh run. Selagi tak betulkan syntax error, awak tak boleh run program. Tapi yang runtime error ataupun ralat masa larian, awak boleh run program. Nampak Dia run. Tapi bila dia run, keluar error. Sebab tu kita panggil runtime error. Jun Sheng, cara nak screenshot awak boleh guna snipping tool. Okey, sekejap cikgu nak bantu Jun Sheng buat screenshot. Okey, Jun Sheng, cuba awak share awak punya screen. Cuba awak share awak punya screen dulu. Okey. Mana coding awak yang awak nak screenshot? Yang ni, buka. Okey, kemudian awak cari snipping tool, Jun Sheng. Awak pergi dekat start menu, awak cari snipping tool. Ni. Start menu, awak type SNIP. Snipping. NIP. Ni snipping tool. Buka snipping tool tu. Okey, jadi snipping tool ni awak kena alih Jun Sheng, alih ke kiri dulu sebab kita nak yang ambil sebelah kanan. Yang ni awak klik bar ni, alihkan dia ke kiri. Drag dia punya bar sebab kita nak screenshot yang ni. Tarik ke sebelah kiri. Okey, dah. Lepas tu Jun Sheng, sabar. Awak pilih new. Okey, awak pilih new, kemudian awak drag sini sampai sini. Dah ke belum? New. Snipping tu, lepas tu tarik. Macam tu. Sampai bawah. Dah, okey. Lepas. Yang ni bukan catat alih Jun Sheng. Yang ni kita panggil kod arahan. Catat alih tu yang ada simbol macam ni. Macam ni, simbol proses. Yang ni catat alih. This is not catat alih. This is kod arahan. Okey. Lepas tu dah, awak paste. Mana awak punya snipping tool Jun Sheng? Ni, snipping tool ni. Bukalah yang ni dulu. Buka dulu snipping tool. Lepas tu copy.
Edit copy. Boleh copy? Copy awak pilih dekat sini, Junsheng, copy. Junsheng ni, awak klik ikon ni untuk copy. Okey, sudah copy, awak pergi dekat awak punya report, report. Okey, paste dekat report. Ctrl V, paste. Okey, paste. Tu, senang sahaja, kita copy paste. Kita screenshot dulu, kita gunakan snapping tool dan kita copy paste. Boleh dapat Junsheng ya? Okey, pelajar lain ada nak tanya apa-apa tak? Junsheng ni bagus, saya suka Junsheng. Bukannya saya nak pilih kasih tak, tapi nak bagi tahu Junsheng ni bagus. Dia start sahaja, dia terus tanya, dia tak tunggu-tunggu dah. Tu yang bagus Kalau awak tak faham ataupun start dekat mana-mana, terus bagi tahu cikgu akan bantu. Okey, Won Chikai, ada masalah dekat mana? Boleh awak share screen? Won Chikai, ada masalah apa-apa Won Chikai? Tolong respon. Kalau ada masalah bagi tahu. Aha. Awak nak screenshot yang ni. Okey, Wan Cikai, sebelum awak screenshot ni, kotak ni awak kecilkan sikit Wan Cikai. Terlampau besar. Nanti kan yang ni, awak boleh kecilkan kotak ni sikit. Sebab kita nak screenshot dia nanti. Awak delete dah semula Wan Cikai. Terlampau besar. Delete semula. Pergi dekat awak punya IDE. Ni, buka IDE. Okey, sebelum awak screenshot, ni, sini. Yang mana ni? Yang ni. Okey, buka ni dulu. Okey, yang ni yang awak kena kecilkan dulu Wan Cikai. Kecil ni. Okey, kotak ni tarik sikit. Bagi dia ngam-ngam. Resize kotak dia. Ke bawah sikit. Dapat? Kecilkan sikit Wan Cikai. Awak tarik ke bawah sikit bagi dia kecil. Kenapa awak punya skrin macam hang Wan Cikai? Cikgu tak nampak skrin awak. Bukan yang ni Wan Cikai, yang tadi. Yang coding tadi. Macam tu. Jangan kecil sangat. Agak-agak je. Jangan terlampau kecil. Bagi sampai sini je Wan Cikai. Yang ni sampai sini. Yang ni awak tarik ke macam tu. Ke kanan sedikit Wan Cikai. Yang ni bagi dia ke kanan sedikit. Okey, lagi sikit. Okey, dah lepas. Yang ni naik atas sikit. Sampai sini. Yang bawah, klik yang bawah, naik atas sikit. Okey. Baru kita screenshot. So, awak ambil snapping tool. Jangan highlight. Kalau awak highlight, nanti masa awak snap, dia akan jadi hitam. Pilih new. New. Lepas tu, awak scroll daripada sini sampai sini. Macam tu. Okey, kemudian awak copy, edit dulu. Dah. Lepaslah. Bila dah lepas, awak copy. Edit, copy. Kemudian, awak paste dekat report. Masuk dalam report, awak paste. Paste kat sini. Macam tu. Boleh Wan Cikai? Okey, pelajar lain. Itu cara kita nak guna snapping tool untuk kita screenshot. Mudah saja. Sebab kalau kita tak guna snapping tool, dia akan screenshot besar keseluruhan. Tapi bila awak buat macam tu, kita adjust. Kita adjust dia punya size, jangan terlampau membazir dia punya ruang. Lepas tu baru kita guna snapping tool untuk potong dia. Okey, yang lain kalau tak ada soalan, cikgu akan teruskan. Okey, selepas kita masukkan dalam, kalau ada soalan, terus hentikan cikgu, jangan tunggu-tunggu. Okey, selepas kita buat ni, yang ni kita ada ralat masa larian. Okey, ralat masa larian, kita bagi tahulah sikit kita bagi tahu sikit. Rajah di atas ada ralat masa larian. Baris yang keberapa ralat masa larian ni? Error pada baris kedua sebenarnya. So kita kata baris kedua mempunyai, bukan baris kedua, sorry. Baris ketiga. Baris kelima sebenarnya ralat dia. Ralat dia berada pada baris yang kelima. Cuba tengok. Dia kata sini. Awak baca dia punya error.
Dia kata line 5. Okey, line 5 error. Yang ni error dia. Dia bagi tahu. So, ralat tu sebenarnya berada pada baris yang kelima. Baris yang kelima mempunyai ralat kerana apa? Kerana dalam ungkapan, dalam expression. Yang ni kita sebut expression atau ungkapan. Kerana dalam ungkapan kilowatt jam lebih besar daripada 200, ia cuba membandingkan string dengan int. So, 200 ni adalah jenis data int. Jadi kita panggil ia cuba membandingkan data berjenis string dengan data berjenis int. Jadi kilowatt jam ni data dia jenis string. 200 ni data dia jenis int ataupun integer. So bila kita compare antara string dengan integer, dia akan jadi error. Sebab integer hanya boleh kita compare dengan nombor sahaja. Kita hanya boleh compare integer dengan nombor sahaja. Kita tak boleh compare integer dengan string. Bila kita compare antara integer dengan string, dia akan jadi runtime error ataupun ralat masa larian. Jadi cara nak betulkan dia senang sahaja. Kita kena tukar kilowatt jam ni menjadi integer juga. Kita kena tukar dia menjadi integer dia juga supaya kita boleh compare integer dengan integer. Jadi kita kena tukar jenis data kilowatt jam terlebih dahulu kilowatt jam kepada integer terlebih dahulu sebelum kita gunakannya dalam ungkapan tersebut. Sebelum kita gunakannya dalam ungkapan tersebut. Jadi dia punya error kerana kita tak tukar jenis data menjadi integer. Jadi kalau kita tukar kilowatt jam ni menjadi integer, barulah dia compare integer dengan integer. Okey, jadi kita betulkan kita punya coding. Maknanya lepas jadi error, kita screenshot. Then kita betulkan coding, kemudian kita run semula. Jadi coding yang betul, kita jadikan dia sebagai integer, kita tukar dekat baris 2 ni, kita tukar menjadi int. Bila kita tukar baris 2 ni menjadi int, barulah dia tak ada error. Okey, kemudian kita save dan kita run. Okey, kita run sekali lagi. Okey, yang ni kita pangkahlah, kita close dulu. Lepas tu kita run sekali lagi. Okey, bila kita run sekali lagi, kita akan masukkan sekali lagi kegunaan elektrik. Katakanlah kita gunakan 180 kilowatt sejam pada bulan ini. Jadi 88.56 tu adalah bayaran yang kita kena bayar. RM88.58. Jadi kita pun screenshot lah yang ni Kita screenshot coding kita. Coding kita bersama-sama dengan output. Kita screenshot. Okey. Jadi cikgu akan gunakan snipping tool untuk screenshot dua-dua ni. Cikgu susun dulu. Lepas susun, kita screenshot. Jadi kita gunakan snipping tool. Okey, kita tekan new. Kita tekan new sebab kita nak screenshot yang baru. Sekali lagi. Okey, kita tekan new. Kemudian kita highlight. Kita highlight setakat sini dah memadai. Kita highlight. Lepas kita highlight, kita copy. Kemudian kita masukkan dalam report.
Okey, kita masukkan dalam report. Okey, dah masuk dalam report. Kalau terlampau besar, awak boleh kecilkan. Jadi katakanlah gambar dia terlampau besar, dia sebenarnya report ni, dia bagus banyak gambar tau. Sebab cikgu awak ni, dia tanda report awak, dia bukannya nak baca sangat apa yang awak tulis. Dia nak cuma nak tengok gambar-gambar je. Macam kita lah kan. Kita baca buku yang banyak tulisan. Satu lagi buku banyak gambar. Kita suka baca buku yang mana? Tentulah kita suka baca buku yang banyak gambar. Buku yang banyak tulisan kita memang tak suka baca. Sebab bila ada banyak gambar kita suka baca sebab dia lebih menarik. Sama juga dengan report Bila kita buat report, kita banyakkan gambar-gambar. Jadi cikgu yang tanda awak punya report tu, cikgu awak akan suka sebab banyak sangat gambar. Jadi itu taktik taktik nak dapat markah lebih. Okey, kita banyakkan gambar-gambar. Jadi katakanlah terlampau besar kita kecilkan sikit. Kita right click, kita size and position, kita tukar. Contohnya 36 ni kita tukarlah jadi 32 ke, dia akan jadi sedikit kecil. Tadi macam terlampau besar kan. Tak ada masalah nak letak gambar, tapi janganlah gambar terlampau besar Kalau terlampau besar nanti takut dia sakitkan hati cikgu. Cikgu tengok pun sakit hati. Gambar tu besar, satu page penuh dengan gambar. Okey, dan yang ni kita panggil ralat apa? Yang ni kita panggil ralat logik. Kenapa kita panggil sebagai ralat logik? Yang ni raja apa ni? Okey, katakanlah raja something dan kita terangkan yang ni adalah ralat logik. Ralat logik ataupun dipanggil sebagai ralat logical. Ralat logical ataupun ralat logik. Jadi kita terangkan. Ralat logik ni kenapa? Output. Okey. Output yang kita dapat tak sama dengan output yang dikehendaki. Okey? Output yang dikehendaki. Kerana untuk 180 kilowatt jam bayaran untuk kegunaan kerana kegunaan sebanyak kegunaan elektrik. Sorry. Cikgu bahasa Melayu cikgu agak teruk. Bahasa Inggeris lagi dah teruk. Bahasa cikgu memang teruk. Kerana kegunaan elektrik sebanyak 180 kilowatt jam dikenakan bayaran. Dikenakan bayaran sebanyak berapa bayaran untuk 180 kilowatt jam? Sepatutnya kalau 100 kilowatt jam kita pakai kalkulator. Okey. Kita pakai kalkulator. Sepatutnya kalau kita guna less than 200, kita cuma bayar 2.218 untuk setiap kilowatt jam. So kita kena darab dengan 0.218. Jadi yang kena bayar sepatutnya 39.24. Sepatutnya kita kena bayar RM39.24 sahaja. Tetapi output memapalkan bayaran dikenakan sebanyak apa? Sebanyak mana dikenakan? Sebanyak RM88.56. Jadi output dia salah. Sepatutnya dapat output yang ni. Tapi dia keluar output lain. Benda ni kita panggil dia sebagai ralat logik. Ralat logik ni maknanya output yang kita dapat tak sama dengan apa yang sepatutnya kita dapat. Okey. Kita nak output yang lain tapi bila kita run dia paparkan output yang lain. So benda ni kita panggil sebagai ralat logik. Jadi kita betulkan rupa-rupanya salah dekat mana? Salah dekat simbol yang ini. Kita tak sepatutnya gunakan lebih besar. Sepatutnya kita gunakan jika kilowatt jam kurang atau sama dengan 200. Yang ni yang betul Yang ni yang betul. Barulah dia akan kira yang betul. Jadi cikgu betulkan dia punya ralat. So sini kita tukar. Lebih besar daripada 200 kita tukar kepada less than or equal to 200. Lepas kita dah betulkan, kita run semula.
Kita run semula dan kali ni cuba kita masukkan 180, kita akan dapati jawapan dia betul, RM39.24. Jadi selepas kita betulkan ralat, kita run sekali lagi supaya kita dapat output yang betul. Jadi selepas dapat output yang betul, kita screenshot masuk dalam report. Kita screenshot coding yang betul. Kita screenshot coding yang betul bersama-sama dengan dia punya ni. Jadi kita tulis dekat ni, sepatutnya pada baris ke berapa ni yang kita repair ni? Pada baris kelima. Sepatutnya pada baris yang kelima kita kena tukar lebih besar, okey, operator yang ni. Operator greater than kepada operator less than or equal to. Macam tu. Sepatutnya pada baris yang kelima kita kena tukar operator greater than kepada operator less than or equal to. So kita tukar dalam coding, dah tukar dalam coding, kita run sekali lagi. Kita run sekali lagi, kita dapat output yang betul. Jadi dekat sini kita screenshot. Jadi sekali lagi kita gunakan snipping tool. Kita gunakan snipping tool, kita tekan new, kita ambillah daripada sini sampai bawah. Okey, yang ni kita run kali kedua. Kita copy, kemudian kita masukkan dia dalam report. Kita masukkan dia dalam report yang kita dah betulkan. Jadi kita kecilkan sikit gambar tadi cikgu cakap terlampau besar. Tukar 43% dah cukup. Okey, selepas kita screenshot, barulah kita tulis dekat sini rajah berapa. Nyatakan rajah berapa. Rajah berapa, lepas tu nyatakan kod arahan yang telah dibetulkan ralat. So kod arahan yang telah dibetulkan ralat ni, ralat apa tadi? Ralat logik. Kod arahan yang telah dibetulkan ralat logik. Okey, jadi kita tulis jadi kita tulis selepas dibetulkan semua ralat. Selepas dibetulkan ralat logik, kita run program sekali lagi. Run ni dalam bahasa Melayu kita laksanakan. Jadi kalau kita nak guna bahasa Melayu, kita tulis kita laksanakan. Laksanakan program. Dalam bahasa Inggeris, laksanakan adalah execute ataupun run. Kita run program sekali lagi untuk uji sebarang ralat. Okey, yang ni pun sama juga. Yang tadi, yang atas ni selepas kita betulkan ralat sintaks, kita run semula. Yang ni mula-mula tadi mana ralat sintaks? Yang ni kan. Yang ni ada syntax error. Kita screenshot, lepas screenshot kita betulkan. Kemudian kita run semula. Jadi kita tulis kat sini, selepas ralat sintaks dibetulkan, okey, kita laksanakan kod arahan ataupun kita laksanakan program atau kod arahan sekali lagi. Okey, laksanakan ni dalam bahasa Inggeris kita panggil dia sebagai run. Okey, dan bila dia run sekali lagi, dia masukkan input. Selepas dia masukkan input, dapat error. Yang ni kita panggil logic error. Jadi selepas kita dapat logic error, kita betulkan logic error. Dah betulkan logic error, kita run sekali lagi. Yang ni kita tulis kat sini. Selepas sorry. Yang ni dekat sini yang ni sepatutnya dekat atas gambar, cikgu silap. Sepatutnya kita
kita betulkan ralat. Selepas kita betulkan ralat, baru kita run sekali lagi. Ni baris ke-10 ada ralat sintek kerana sepatutnya pengubah bayaran berada di sebelah kiri. Lepas tu kita cakaplah, selepas ralat sintek dibetulkan, kita laksanakan program sekali lagi. Kita laksanakan program sekali lagi untuk pengujian sebarang ralat. Jadi bila kita nak uji ralat, caranya mudah je. Cara nak uji ralat, kita run program tu kali yang kedua. Okey, lepas kita run program kali kedua, kita run macam ni, dia akan dapat error. Keluar ralat yang lain pula. Lepas keluar ralat yang lain, okey, kita betulkan ralat yang ini pula. Jadi yang ini kita dapat ralat logik kat bawah tu. Jadi dekat bawah ni kita betulkan. Okey, jadi kita tulis selepas okey, macam mana kita betulkan ralat logik ni? Cara betulkan dia, okey. Jadi kita tukar jenis data tukar jenis data input jenis data input kita pada baris kedua. Pada baris kedua, okey, daripada data berjenis string kepada data berjenis int. Okey. Jadi dekat sini yang ni walaupun ralat berada pada baris 5. Walaupun ralat berada pada baris 5, tapi bila kita betulkan dia, kita betulkan pada baris 2. Ralat berlaku pada baris 5, tapi kita betulkan pada baris 2. Jadi tak semestinya kalau ralat baris 5, kita betulkan kat baris 5. Okey, mungkin ralat berlaku pada baris 5, tapi kita betulkan pada baris yang lain. Jadi contoh yang ni lah. Contoh yang ni, ralat pada baris 5, tapi kita repair pada baris 2. Okey. Jadi selepas ralat dibetulkan, okey, bukan ralat sintek yang ini kita panggil sebagai ralat masa larian. Okey. Selepas ralat masa larian dibetulkan selepas ralat masa larian dibetulkan, kita akan laksanakan ataupun kita akan run program sekali lagi untuk pengujian ralat-ralat yang lain jika ada jika ada kita run sekali lagi nak test ada tak ralat yang lain. Okey, kemudian kita run kita betulkan, lepas kita betulkan kita run, jumpa pula ralat logik. Selepas jumpa ralat logik, kita bagi tahulah kenapa ralat tu berlaku, apa yang kita buat untuk kita betulkan ralat tersebut. Okey, selepas kita betulkan ralat, selepas kita betulkan ralat, kita run semula Jadi yang ni kita panggil sebagai ralat logik Jadi selepas ralat logik dibetulkan, kita laksanakan ataupun kita run program sekali lagi untuk uji sebarang ralat-ralat yang lain. Dalam kes ni saya run sekali lagi. Okey, selepas saya run, dia tak ada ralat dia tak ada ralat. Jadi bila dia tak ada ralat dan kita dah puas hati dengan coding kita, barulah kita buat benda yang lain maknanya program kita dah siap. Selepas dibetulkan ralat logik, kita run sekali lagi untuk uji sebarang ralat. Tak semestinya kita run sekali, kita boleh run banyak kali. Nak run 3 kali boleh, nak run 4 kali pun boleh. Kita run dengan masukkan input yang berbeza. Kita kena ingat, masa kita nak uji program, kita run banyak kali. Jadi saya padam yang ni, saya kena uji dengan banyak kali. Okey, yang ni fasa implementasi. Yang masa betulkan ralat tu kita panggil sebagai fasa pengujian jadi kita buat dua serentak. Maknanya fasa implementasi dengan fasa pengujian berlaku hampir serentak. Jadi dua fasa ni dia berlaku hampir serentak. Jadi kita boleh run sekali lagi, contohnya kita run, kita masukkan input yang lain. Contohnya kita masukkan input 230 kWh. Jadi bayaran dikenakan adalah RM113. Nampak jadi kita boleh guna snipping tool.
Kita ambil yang ni lebih cantik lah. Sebab kita gunakan data yang berbeza. Okey, sebab kita gunakan data yang berbeza untuk menguji kita punya program. Okey, seeloknya kita gunakan lebih daripada 2 data berbeza seelok-eloknya. Okey, kita copy yang ni. Jadi yang ni kita edit, copy. Sorry cikgu, malam ni kita habis lambat sikit sebab cikgu nak siapkan yang ni. Cikgu nak siapkan tunjuk yang pada fasa apa? Fasa implementasi dan fasa pengujian. Okey. Jadi dah siap. Jadi fasa implementasi dan fasa pengujian kita buat serentak. Hampir serentak. Okey, jadi kalau dibetulkan, selepas dibetulkan logik kita run beberapa kali. Kita run program beberapa kali untuk uji sebarang ralat. Beberapa kali beberapa kali dengan input yang berbeza. Kita uji beberapa kali untuk input dengan input yang berbeza untuk uji sebarang ralat logik untuk uji sebarang ralat. Jadi kita run beberapa kali. Jadi yang ni kita panggil sebagai input yang berbeza. 180 dengan 230 ni kita panggil dia sebagai input yang berbeza. Okey, jadi cikgu dah tunjukkan pada awak tentang fasa pengekodan dan fasa pengujian. Nanti kita repair balik dalam kita punya dokumentasi. Minggu depan kita sambung. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan nak tanya cikgu? Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Okey, kalau tak ada soalan, kita akan berhenti dekat sini. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi pada minggu depan, hari yang sama, masa yang sama. Terima kasih Okey, terima kasih. Cikgu. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Okey, sama-sama ya.